kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن الرحيم. Berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma a'tiqna min adhabin nar wa adkhilna al jannata ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-muhtaramah yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Fadilah Upah Sabariyah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran, SPAQ. Seterusnya bonda-bonda moderator, Ustazah Jasrina, bonda Ainun, Kak Niksum, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat walafiat, bersungguh-sungguh, bersemangat, tanpa gangguan syaitan, insya-Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita dah capai ini, kita bersungguh-sungguh dan kita mampu untuk mencapai matlamat. Salah satu matlamat adalah dengan kita mencapai darjat ketakwaan yang teragung di sisi Allah Azza wa Jalla. Disebut takwa ni banyaklah dia punya huraian. Bahkan kalau kita lihat kepada kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun ada 4 perkara yang disebutkan. Jadi salah satu yang saya nak tekankan untuk pagi ni adalah takutkan kepada Allah. Takut mati dan takut Allah ni ibu-ibu sekalian, 2 perkara yang berbeza. Takut mati bermaksud dia tidak bersedia untuk menghadapi kematian. Dia ada lagi perasaan cintakan dunia dan dia takut pada mati. 2 ni dia bersama-sama, kan kita panggil penyakit al-wahnu, kan, wahan ni memang satu penyakit di akhir zaman. Bila dah cintakan dunia, hubbud dunia, mesti akan ada karahiyatul maut, takut pada mati. Sebab itu lawan dia apa? Kita zuhud pada dunia ataupun kita berpada-padalah dengan dunia dan kita akan sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, takut kepada Allah ni adalah dengan cara kita melakukan segala ketaatan kepadanya dan meninggalkan segala larangan. Walaupun kita rasa tak mampu ataupun kita kata paksakan diri
Tapi itulah nama dia takwa. Kita buat lillahi ta'ala. Memang kalau ikut nafsu, banyak perkara yang kita nak buat ni benda yang tak elok lah. Kan kalau suruh buat puasa kan, kalau diberikan pilihan nak buat ke tak nak, saya pun tak nak buat. Kalau ikut pada nafsu lah, ikut pada fitrah kita manusia yang lebih ke arah nafsu kan, benda yang maksiat ni memang seronok. Mana ada maksiat yang tak seronok kan. Memang seronok lah. Tapi nak kata itulah pentingnya takwa. Bila ada takwa, so kita tahu apa peranan kita, kan apa yang nak kita nak kena buat. Walaupun kena paksa juga. Tapi itulah ibadah ni dia mula-mula paksa kan, lama-lama rasa suka, seronok. Bila dah capai kepada halawatul iman, kemanisan iman. Sebab itulah Nabi SAW pun tak rasalah sakit ke susah ke dalam beribadah kepada Allah. Bahkan bila dia tanya kan, kenapa nak buat lagi kan, bila isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kan, kenapa lagi nak kena buat ibadah sampai berbekas kaki kan, disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sehingga berbekas kaki tu kan, kenapa nak paksa diri. Maka apa yang Nabi sebut, afala akunu abdan syakura, tak boleh ke aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur. Ibu sekalian, itulah kita nak katakan Nabi SAW sebaik-baik ikutan. Jadi mudah-mudahan kita dapat semangat tu. Jadi jadikan Ramadan ini yang terbaik sepanjang kehidupan kita, dan kita pastikan kesan Ramadan ini berbekas pada diri kita. Walaupun dah habis Ramadan, kita masih lagi berada dalam kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Jadi ibu sekalian, semua sihat Okay, boleh respon sikit ke? Sihat, bagaimana keadaan puasa dah hari yang keempat ni, macam mana kan, apa sahurnya, apa iftarnya. Tak payah, tapi tak payahlah nak laporkan semua kan. Sekadar kita kongsi-kongsi je lah. Aku ada special kan. Aku ada iftar kat luar negara ke apa ke. Kan. Semata-mata iftar pergi luar negara ke. Luar negeri ke kan. Berentas negeri. So boleh share-share lah sikit kan. Di ruangan chat Harap semua sihat lah insya-Allah. Bertambah-tambah sihat lah. Faham. Jadi kalau tambah-tambah sihat ni saya faham. Maksud dia semakin berisi lah badannya kan. Begitulah biasa orang sebut. Okey. Sihat lah. Okey, ramai yang respon tu. Okey, alhamdulillah sihat semua. Madam yang Arabi. Alhamdulillah sihat, umur dah senja ni. Alhamdulillah sihat. Bunda Azia pun sihat. Bunda Wan Ida pun sihat Okey, semoga semua sihat-sihat belaka lah, sihat sokmo lah insya-Allah. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, sihat secara warga emas Kak Badriah. Okey lah tu. Sihat warga emas pun sihat juga kan. Yang penting sihat pada iman tu. Iman tak ada usia Iman, ibu-ibu sekalian, iman tak ada usia. Dia bergantung pada usia, dia bergantung kepada kekuatan iman kita. Ada orang yang usia dia muda pun dah kuat iman. Ada orang yang usia dah berumur pun masih tak kuat iman. Dan sebaliknya lah. Jadi yang penting bukan sekadar kuat pada fizikal, kuat pada iman. Bila iman kuat lah, kita mampu untuk melawan nafsu. Kita mampu untuk meninggalkan cintakan dunia ni kan. Tak kira lah usianya muda ke, usia senja ke, usia malam ke, usia tengah malam ke. Tapi yang pasti bila kuat iman, kita ada kekuatan nak tinggalkan segala perkara yang tak elok. Mudah-mudahan. Bunda Rahimi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat dan kurus sebab sibuk tanam sayur kongsi rezeki. Menarik alhamdulillah. Ni ke kawasan perkampungan dah ni. Di kawasan bandar tempat macam saya ni memang susah lah nak tengok sayur-sayur. Maknanya orang nak tanam tu kan, tak ada tempat yang khusus. Ada pun pasu-pasu begitu je lah. Doakan kami istiqamah beribadah. InsyaAllah sama-sama kita lah doakan. Bersama-sama kita istiqamah dalam beribadah insyaAllah. Jadi ibu sekalian, kita tengok pada soalan yang telah saya kemukakan di melalui slide paparan PowerPoint. Soalan ke-38, pilih adab yang betul berkenaan adab tetamu berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. A, memandang tepat depan pintu ketika mengetuk. B, meminta izin sebelum pulang. C, memberikan salam dahulu dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Dan terakhir D, menjemput tetamu alim menjadi imam solat.
So ibu-ibu sekalian, ni semua keadaan yang berbeza. Jadi ibu-ibu sekalian kena betul-betul fikirkan. Ni kalau sama kita tukar sikit-sikit tak apa. Kita nampak jawapan dah. Tapi ni tak, semua ni berbeza. Jadi ibu-ibu sekalian, kita fahami betul-betul maksud hadis ataupun maksud pilihan jawapan. Kita pilih jawapan dia. Jadi your time starts now. Kita letak countdown lah, seminit. InsyaAllah. Bonda Rahimi kat KL eh? Oh, KL, kampung. Jarang kita dengar ni apa buat kerja-kerja sayur ke apa ni semua dekat ni bandar ni special ni. KL tu kat mana tu Bonda Rahimi? Okey, Bonda Marhani B kat Badriyah C, Bonda Zarina B. Madam yang Arabi B. Bonda Nur Azian C. Okey, setakat ni B dengan C lah yang mendahului. Kita bagi masa lagi kepada yang tengah memikirkan jawapan. Boleh jawab dulu. Sementara saya nak buka slide untuk hari ni. InsyaAllah ni kita bincangkan, kita habiskan sunnah yang semalam lah. Semalam tak habis lagi sunnah tu. Berkenaan tentang tidur tu kan. Alang-alang kita habiskan dulu. Cuma lepas ni, lepas belajar jangan tidur pula lah. Lepas belajar ni, amalkan, buat ibadah dulu. Rasa dah letih baru kita tidur lah. Kan? Nanti malam nak tidur lepas tarawih semua, amalkanlah sunnah ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Apa ni? Bonda Jamaliah jawab C ya. Bonda Adina pun jawab C. Okey. Kita bagi masa lagi kepada yang tengah memikirkan jawapan. Okey, Bonda Wantih C. Bonda Hamidah pun C. Dia pilihan jawapan dia semua berbeza situasi. Dan tajuk dia mungkin kita dah pernah dengar, macam dah belajar kan. Tapi ada yang saya ubah istilah. Jadi kalau ubah istilah bermaksud kadang-kadang jadi salah lah. Tajuk dia macam betul kan. Maknanya pilihan jawapan tu macam betul bunyi dia. Tapi rupanya istilah dia salah. Jadi itulah saya nak kata ni soalan tricky sikit. Ibu-ibu betul-betul fikirkan jawapan dia. Jangan terburu-buru takut menyesal kemudian. Kan menyesal sudah ni. Okey, kita bagi masa lagi 20 saat insya-Allah kepada yang sedang menjawab. Boleh jawab di ruangan chat. Nanti kita akan bincangkan sebentar lagi apa jawapan dia. Bonda Rahimi jawab B dengan D. Tak boleh. Dia kena setia pada satu sahaja. Dia kena the one and only je jawapan dia. Tak boleh pilih dua. Kalau dalam SPM pilih macam ni, tolak markah. Tak kira betul lah. Kan? Okay, Bonda Mahani C. Siapa lagi tu? Bonda Zainab pun C. Okay, Bonda Kunorizah jawab D. Okay. Setakat ni yang menjadi pilihan B, C dan D. 3 jawapan telah dipilih. Kita nantikan lagi ada tak jawapan yang nak pilih A ke? Aku nak pilih A. Cop Ustaz. Nak tukar pilih B lah. Boleh. Okay. B Okay. Bonda Kalsum D. Right. Okay. Terima kasih kepada semua yang respon lah. Saya kira terus kita bincang kot. Tiada tak sabar-sabar dah tu kan. Nak tahu jawapan dia apa kan. Okay, baik. Jadi seperti biasa yang saya selalu maklumkan, soalan-soalan kita ni memang saya namakan pun kuis kebat santai. Memang saya letakkan pada keadaan soalan yang berbentuk kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Ibu-ibu mesti ada anak cucu kan yang sekolah rendah, sekolah menengah kan. Biasalah dengar istilah kebat ni. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bukan kepada anak-anak cucu-cucu je. Kepada ibu-ibu pun kena juga. Sebab apa? Berfikir aras tinggi ni dia dapat menggesa pemikiran kita ni. Dia bukan direct to the question. Dia bukan baca soalan terus tahu jawapan. Itu biasa orang
hafal dia boleh jawab dah. Dia gitu kan. Tapi kalau kebat ni dia kena fikirkan sikit. Dia kena faham. Nak tahu kefahaman tu. Bukan penghafalan dia. Bukan tahap hafalan. Sebab hafal ni orang yang kuat hafal tu untunglah dia kan. Tapi kadang-kadang dia tak faham pun apa yang dia hafal. Jadi kita tak pentingkan pada hafal tu. Kita nak pentingkan pada kefahaman. Soalan ni semua memang saya suka pilih daripada sudut soalan kebat. Berfikir supaya ibu-ibu sekalian dapat memikirkan, membayangkan dan dapat memahami. Even kalau salah pun tak apa. Nanti lepas tu kita dapat belajar balik. Perbetulkan balik kefahaman tu. Tu soalan, sebab tu saya bagi soalan macam ni supaya kita dapat berfikir. Okey, baik. So, kita bincangkan apa jawapan dia satu persatu. Okay. A. Memandang tepat depan pintu ketika mengetuk. Soalan ni saya pernah tanya sebelum-sebelum ni. Dalam soalan yang lepas-lepas, bila kita nak berada depan pintu rumah, kan kita tidak memandang depan pintu ataupun kita membelakangkan pintu. Dua-dua tak boleh lah. Kerana kalau berhadapan sahaja, dikhawatiri bila dibuka pintu, orang nak tengok siapa kat luar kan, tuan rumah nak tengok, takut akan ternampak sesuatu yang tak sepatutnya. Mungkin maknanya bentuk aurat ke kan, apa-apa barang yang bersepah. So rumah kan dalam keadaan santai. Jadi takut begitu akan berlaku. Sebab itu menjadi satu makruh. Bahkan Nabi SAW pun disebut dalam hadis, Nabi tak berdiri depan pintu. Sebab tu ini kira salah. Belakangkan pintu pun tak boleh. Itu lagi tak beradab, membelakangkan orang. Kan cakap dengan seseorang tapi tak pandang dia, kita pandang belakang. Jadi ni macam seolah-olah memalukan dia lah. Seolah-olah kita macam menghina dia, memperlekehkan dia. Begitu, dia isyarat dia macam tu. Jadi Nabi berada di sama ada belah kanan ataupun kiri. Bermaksud pada sisi, ikut pada pintu. Kalau pintu rumah tu di belah kanan, kita berada di belah kiri. Dia opposite. Nak fahamnya adalah berlawanan arah. Pintu tu belah kiri, kita di belah kanan. So bila kita bunyikan ketuk pintu ke, bunyi tekan loceng ke, so bila tuan rumah buka pintu, ke barangkali dia tak akan nampak siapa yang ketuk. Dia kena keluar sikit. Tengok siapa yang ketuk ni. So dia nampak lah kita kat tepi. Kan. Jadi mungkin tuan rumah rasa macam dia kenapa buat pelik-pelik ni, ketuk pintu duduk kat depan pintu. Kenapa duduk kat tepi kan. So kalau katalah mereka ni tanya ataupun kita risau mereka fikir macam tu, kan, mungkin dia buka-buka pintu keluar tengok dahi berkerut kan, rasa macam pelik, hairan dengan kita kan. So kita bagi tahulah, kita dah masuk dalam, kita dah bagi salam semua, kita masuk dalam, kita bagi tahu. Ini adalah satu perbuatan yang sunnah. Kita dalam bentuk santai. Dia berceramah pula kan. Santai. So benda tu biar orang tahu. Sebab memang tak ramai yang tahu benda ni. Kita biasa anggap berada depan pintu. Tapi sebenarnya tidak. Dia kena ada di sisi. Bila orang memberikan keizinan, baru kita masuk dengan memberikan salam. So A adalah kurang tepat. B, meminta izin sebelum pulang. Okay, ni macam betul lah. Tapi kita biar dulu, kita tengok kemudian. C pula, memberikan salam dahulu dan mengetuk pintu 3 kali. Okay, Bunda Kalsum kata dah, C pun boleh. Kita dah pernah bincang sebenarnya sunnah ni. Daripada sudut yang terbaik adalah kita mengetuk pintu dulu, meminta izin, kita mengetuk pintu ke, bunyikan loceng ke, barulah kita akan memberikan salam. Dalam surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat 27 dan 28. Yang mana mafhum ayat Quran, Allah berfirman, tasta'nisu wa tusallimu. Tasta'zinu wa tusallimu. Mintalah izin dan memberikan salam. Imam Ibn Katsir huraikan ayat ni menyebutkan dua perkara ni berbeza. Pertama, kena minta izin dulu. Minta izin dah dimaksudkan dengan ketuk pintu. Ataupun kita bunyikan loceng, kita call dia, kita panggil nama dia, WhatsApp. So itu adalah isyarat meminta izin. First, meminta izin dulu. Mengetuk pintu dulu. Lepas tu lah berikan salam. Sepatutnya macam tu. Berikan salam ni biar nampak orang dulu. Itu yang terbaik. Berbanding kita hanya berikan salam, sedangkan tak ada orang pun yang berada depan kita. Tak ada orang. Kita tak pastikan siapa yang akan jawab. So ini kaedah kurang tepat. Walaupun dah jadi adat kita macam tu. Kan, sambil ketuk, sambil bagi salam. Sebenarnya kurang tepat. Salam diberikan kepada orang. Maknanya dah nampak siapa orang, baru bagi salam. Bukan salam diberikan begitu sahaja. Tanpa
satu kata apa, menjaga kemuliaan salam. Kan? Jadi sebab itu ibu-ibu sekalian, dia terbalik. Kan? Sepatutnya ketuk pintu dulu. Lepas tu berikan salam apabila nampak orang. Nak masuk rumah kita bagi salam. Dia begitu. Tu C kurang tepat, dia terbalik. D, menjemput tetamu alim menjadi imam solat. Ini baru kita bincang semalam. Petang semalam. Siapa yang join tahulah. Yang mana tetap tuan rumah yang berhak jadi imam. Sebab tuan rumah adalah tempat dia. Tempat rumah dia. So dialah yang berhak. Dia yang tuan rumah kan. So dia yang berhak lah. Dia macam konsep dia, analogi dia, imam masjid dan ustaz yang dijemput bagi ceramah. Yang berhak, yang bertanggungjawab, yang beramanah adalah imam masjid. Walaupun imam tu belajar biasa-biasa, ustaz tu lebih tinggi kealiman dia, kepandaian dia, kemahiran ke, tapi yang berhak kat situ adalah imam sebab dia yang bertugas, dia yang dipertanggungjawabkan, dia yang diberikan amanah. Kan? Tapi kita nampak benda ni remeh. Sampaikan jadi satu tabiat di sebuah tempat, imam waktu isyak tak ada. Pasal apa? Dia memang dah letakkan satu kebiasaan ustaz tu jadi imam. Kadang-kadang ustaz tak bersedia pun jadi imam. Tak semua orang mampu sebab imam ni penting, dia ada kriteria dia. Kita bincang semalam kan, paling penting adalah baca Quran, membaca yang fasih itu. Tak semestinya semua orang yang pandai ataupun hebat ilmu dia daripada sudut ilmu agama, baik bidang tafsir ke, hadis ke, bidang syariah ke, tak semestinya dia mempunyai kefasihan dalam membaca Quran. Ada je orang yang pandai ilmu-ilmu agama tu, tapi masuk kepada Quran dia jadi kurang pandai. Ada orang terbalik, Quran memang pandai, tajwidnya bahkan ada dia belajar apa secara qarinya kan. Tapi bila sampai kepada ilmu agama biasa-biasa je. Benda ni adalah sesuatu yang kita kena teliti. So tetap tuan rumah berhak jadi imam. Di masjid, imam masjid lah jadi imam. Dia yang bertugas tu. Di rumah, tuan rumah jadi imam. Sebab itu yang di kurang tepat. Kecuali kalau ustaz tu kita jemput secara personal dan ustaz tu sudi nak jadi imam. Itu lain. Sebab tu D pun jadi kurang tepat. So yang paling tepat adalah B. Seperti mana kita dah pernah bincang, tetamu meminta izin tuan rumah sebelum pulang. Ganti ke mas? Ni, hello. Okay, bonda Siti setelah Maha. Terbuka mic dah, tutup dah. Okey, tak apa. Terima kasih. Baik, jadi inilah hadis je. Saya dah buka dalam slide. Jadi ibu sekalian kita nampak. So ini adalah satu sunnah yang kita boleh amal. Meminta izin. Maknanya kita bila nak balik daripada rumah seseorang, berbanding kita sebut saya baik dulu ataupun saya gerak dulu kan. Itu hanya maklumkan. Maklumlah itu kita dah biasa buat. Tapi lebih baik adalah kita gunakan ayat izinkan saya. Saya minta izin. Itu lebih beradab. Macam kita keluar kelas lah. Macam kat sekolah kan, kalau kat kelas. Kan kita jumpa guru, kita kata saya minta izin nak keluar. Memang dia akan bagi keluar. Memang dia pun nak keluar atas kecemasan nak pergi tandas ke apa kan. Tapi adabnya macam mana? Adabnya dia tak akan cakap, Ustaz, saya nak keluar. Itu jadi kurang beradab. Memang tak salah, memang dia nak keluar. Memang kita pun nak bagi dia keluar. Tapi lebih kepada adab. Kan orang kata manners kan adab. So sebab itu akan disebutkan ayat dia macam mana? Izinkan saya minta apa nak keluar kan, nak pergi qada hajat, nak buang air. Itu satu adab yang kita patut amal. Sama dalam bab ni. Kita sebagai tetamu datang ke rumah kawan ke, rumah saudara ke, nak keluar, nak pulang ke, kita minta izin. Izinkan saya nak bergerak. Sama dalam majlis. Majlis kita berada dalam majlis ilmu ke, majlis kenduri apa pun, kan? Sekarang tak adalah puasa kan. Jadi kalau kata ada majlis kita nak balik, kita kena buat minta izin. Jangan kita terus keluar macam tu. Kan? Sebab dia lebih kepada adab. Memang kita dah makan habis semua, dah kita boleh keluar. Dan kita boleh argue, saya dah bagi duit tadi ustaz, selesai lah, apa lagi masalah kan. Bukan masalah pada tu. Kita nak tekankan adab. Kita nak jadi orang yang beradab. So inilah adab, tetamu meminta izin tuan rumah sebelum pulang. Tapi kalau contohlah tuan rumah kata tak boleh pulang, duduk sini dulu. Kita nak buat apa? Kita boleh cakap dengan dia lah, lantak kau lah, aku nak balik juga. Tak adalah kan kalau kata dia cakap macam tu lah. Tapi biasa tak ada masalah.
Biasa tuan rumah pun cakap, oh, tak sabar-sabar nak tunggu kita balik kan. Bila lah kau nak balik ni? Aku dah lama tunggu kau balik. Kan? Sebab lama sangat duduk kat rumah aku ni. Sampai macam tu pun ada kan. Sebab kita dah lama sangat menyebabkan tuan rumah rasa kurang selesa pula. Jangan sampai macam itulah ibu-ibu sekalian. Sebab itu kita ingatlah ibu-ibu sekalian kita amalkan sunnah ni dengan baik. InsyaAllah. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan sambung pada perbincangan. So sebelum tu tanyalah kepada yang betul yang menjawab jawapan kepada soalan tadi, iaitu yang memilih jawapan B. Jawapan adalah B. So yang lain semua dia kurang tepat sebab keadaan dia agak kurang sesuai. So yang jawab B tu tahniah dan kita fahamlah apa kaedah dia, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kita akan sambung perbincangan. Saya akan sharekan slide. Sekadar kita ulang balik semalam tu sekali imbas lah kepada mungkin tak dapat join. So saya akan just sebut ringkas sahaja sekadar peringatan. Bagi yang dah bersama pada semalam, pada petang semalam, ambil peringatan lah. Sama-sama kita ambil sebagai ulang kaji. Bagi yang tak ada, ambil terus poin cepat-cepat. Jadi kita masuk pada bab membicarakan tentang tidur. Tidur, syarat pertama dah belajar ni jangan terus amal. Jangan buat sekarang lah. Kan kata, Ustaz saya bersemangat ni nak buat sunnah ni. Bila nak buat, saya nak buat sekarang boleh Ustaz. Dah belajar ni saya terus buat. Itu alasan tu tak nak belajar tu. Okey, so sunnah ke-54 ringkasnya membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Perbuatan ni adalah tentang mengibaskan tempat tidur. Ni adalah sunnah, kita dah sebutkan semalam. Jadi ibu-ibu sekalian yang mana baru tahu ataupun baru masuk pada hari ni kan, boleh take note lah nota ni, boleh screenshot siap-siap dan boleh simpan nombor hadis. Maka nanti boleh rujuk balik. Boleh bacakan hadis doa ni, yang bawah tu doa Bismika Rabbi tu sampai habis itu adalah doa dan kita bacakan doa. Ni waktu bila kita kibaskan tempat tidur. Okey, kemudian kibaskan berapa kali? Sekali pun boleh, paling kurang, ataupun ada disebut dalam hadis yang lain, kita kibaskan sebanyak 3 kali. Salah samarat pun tak ada masalah. Tapi pastinya dalam kiraan ganjil. Banyak keadaan yang Nabi SAW suka buat dalam kiraan ganjil. Kebanyakan. Bukan semua. Ada yang genap. Ada yang genap. Tapi kebanyakan ganjil. Dia biasa 1, 3 macam tu lah. Kan kurma pun sama. Kurma ajwah pun 7 kan. Kiraan ganjil. Bahkan zikir pun sama kan. Tapi ada yang genap. Ada yang genap. Jadi tak semua yang ganjil lah. Tapi dalam isu ni adalah ganjil. Kemudian yang bawah tu disebutkan wal yusammillah, sebutkan nama Allah. Jadi bismillah lah. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kemudian apa tujuan dia? Mengusir binatang berbahaya. Jadi di zaman Nabi SAW memang adalah binatang-binatang berbahaya ni sebab tidur di bawah kan. Jadi kurang selamat. Takut ada mengancam keselamatan. Tapi zaman kita ni walaupun dah selesa, dah kata kuranglah dia isu macam tadi, tapi tetap juga sunnah kita amalkan macam tu. So tak payah kita nak pertikai sangat, just terus amalkan sahaja. Baik, sunnah berikut. Ni ketika mana nak tidur, meletakkan tangan di bawah pipi ketika tidur. Ni yang mana berkenaan dengan nak tidur ni, tangan sentuh pada pipi. Tangan kanan sentuh pada pipi kanan. Nak letak berapa? Nak letak mana Ustaz? Kan nak letak atas ke, nak letak bawah ke? Kok nak kira ambil pembaris, nak bahagi 2 ke? Nak kira guna protector, nak kira darjah semua, tak payahlah. Itu dah terlalu complicated sangat. Jadi dia sekadar tangan sentuh pada pipi tu dah. Itu dah cukup dah. Tangan sentuh pada pipi dah selesai dah. Untuk asal kita duk paksa-paksa sangat, dia nak kira guna protector bagailah, nak panggil engineer, arkitek semua tak payahlah. Dia agak-agak sahaja. So tangan sentuh pada pipi dah dikira sunnah. Bahkan kalau kita tidur macam tidur atas meja kan, macam biasa budak-budak sekolah lah yang mana dia nak rehat sekejap kan, lagi-lagi bulan puasa ni. So dia lentangkan tangan atas meja, kan, lentangkan tangan, letakkan pipi atas tangan dia. Masih dikira sunnah. Tangan sentuh pada pipi. Bagi kita yang rasa tidur macam-macam style kan, rasa macam kurang selesa nak tidur macam ni kan, memang kurang selesa lah pada permulaan. Tak nafikan benda tu. Tujuan dia supaya kita mudah nak bangkit waktu malam. Ni khusus waktu malam lah nak tidur macam ni.
Jadi ibu sekalian, kita memang susah sikit mula-mula. Cuma amalkan sahaja, biasakan sahaja dengan niat sunnah, dengan niat kita nak dapatkan keberkatan. Bagi orang yang tak mampu kekalkan posisi macam tu, bagi dia boleh sahaja untuk dia buat setakat mana boleh. Maknanya, katalah dia mulakan tidur, ikut sunnah. Dah tidur, dah nyenyak dah tak sedar diri. Kemudian dia dah buat cara lain. Tidur melentang ke. Dia tak sedar kan, dia tak sedar diri. Tidur, niarap ke. So perkara ni tak disengajakan. Mungkin boleh diubah pun perlahan-lahan, makan masa, dia perlu latihan. Payah sikit lah sebenarnya bagi orang yang tidur mati ni. Tapi bagi orang yang memang sedar tak ada masalah. Dia boleh kekalkan macam tu. Bagi orang tidur mati, sekurang-kurang dia mulakan tidur tu ikutlah sunnah. Lepas-lepas tu kan dah jadi punah ranah tu tak apalah. Dia bukannya sengaja kan. Memang nak berlaku macam tu. So bacakan doa tu juga. Allahumma bismika ahya bismika amut. Satu lagi doa yang kita boleh amalkan, iaitu doa ni, Allahumma qini azabak yauma tub'asu ibadak. Ini khususnya meletakkan tangan di bawah pipi. Maksudnya tangan tidak letakkan pipi tu, bacakan doa. Sambil kita letak, sambil baca doa. Dia macam serentak lah. Allahumma qini azabak yauma tub'asu ibadak. Cukup. Dia tak perlu nak terlalu macam robot pula kan. Angkat Allahumma qini azabak. Angkat dua. Yauma tub'asu ibadah. Tak payahlah dari robot sangat. Dia maknanya secara santai sajalah. Walaupun dah letakkan tangan di pipi, doa tak habis baca lagi, tak apa, teruskan je doa tu. Tak perlu terlalu complicated sangat. Jadi ini pada sunnah yang ke-55. Dan ringkasnya, saya buka dalam bentuk nota. Jadi ibu sekalian boleh take note siap-siap lah. Apa yang nak kena buat sebelum tidur. Ni antara sunnah yang disebut dalam kitab lah. Sebenarnya sunnah yang lain pun ada juga kan. Contoh kita baca ayat kursi ke. Kita membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kan kita baca sebelum tidur surah Al-Mulk pada malam. Kita berwudu. Itu saya kira semua tu dah biasa kita amal. Kan 3 kul. Tapi yang ni adalah sunnah-sunnah yang jarang kita amal. Sebab itu yang biasa tu kita dah tahu, kita teruskan buat. Yang tak biasa ni kena biasakan. Jadi yang pertama apa? Baca bismillah dulu. Nak panjang boleh, pendek boleh. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kemudian kita kibaskan tempat tidur, paling kurang sekali. Ataupun kita buatlah 3 kali. Kemudian kita bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim jambi. Sampailah akhir doa ni. Okay. 2 dan 3 ni, ibu-ibu boleh pilih. Nak letak buat 2 dulu ke nak buat 3 dulu. Tidak ada masalah. Kerana 2 ni, kalau tengok pada ayat dia, dia kata berbaring pada pinggang kanan dengan kedudukan tangan ni di bawah pipi. Kan? Maknanya kita baring, tangan kat bawah pipi. Dan baca doa. Allahumma qini azabak yauma tub'asu ibadak. Manakala yang 3 ni pula, membaca doa sebelum tidur. So, dua-dua ni, dia tidak ada satu susunan yang jelas. Dalam hadis pun dalam riwayat yang berbeza dan dalam matan hadis yang berbeza. So tak ada kaitan, maknanya secara khusus nak tahu susunan. Macam yang pertama, memang kekal pertama sebab dia kibas. Kibas tempat tidur memang kita kena buat dulu. Sebelum kita baring atas tu, sebelum nak mulakan tidur, memang kita kibas dulu siap-siap. Sebab tu yang pertama tu nampaklah betul, memang betul. Tak ada apa yang kita nak huraikan lagi. Tapi yang 2, 3 ni menjadi satu persoalan. Mana satu yang kena buat dulu? Nak baca doa yang bawah sekali dulu ke? Ataupun baring dulu? Baca doa yang pipi tu, lepas tu baru baca doa yang bawah. So boleh pilih, dua-dua boleh. Yang penting kita buat ibu-ibu sekalian. Duk bincang-bincang ni maknanya kita kena buat. Kita cuba amalkan, biasakan. Sambil kita baca doa, sambil kita hayati maksud. Allahumma qini azabak. Ya doa yang kedua tu. Allahumma qini azabak yauma tub'asu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari kebangkitan hamba-hamba. Nampak macam nak kata doa-doa memang semua cukup-cukup terbaik lah. Kata ayat maksud dia memang sangat-sangat tinggi kan, sangat-sangat memberikan kita kesan yang baik. Satu keinsafan, muhasabah tentang kematian, tentang hari akhirat, tentang Allah. Jadi sebab itu bila kita amalkan doa dengan kita faham, akan lebih bersungguh-sungguh. Berbanding orang yang hanya hafal dia baca doa semata-mata. Tak faham apa yang dibaca langsung. So bagaimana dia nak hadirkan satu rasa ubudiyah, rasa kehambaan dalam diri dia. Sebab itu ibu sekalian, kita belajar ni, kita fahamkan. Kita fahamkan itu lebih baik kerana di situ dapat mendatangkan satu sifat kehambaan yang lebih baik.
Okey. So itu pada sunnah sebelum tidur. Yang ni pula kita dah bincangkan semalam juga, sunnah ketika mana mengigau pada waktu malam. Mengigau ni maknanya waktu yang tak nak bangkit lagi. Tak nak bangkit lagi tapi tiba-tiba terbangkit, mimpi buruk, dengar bunyi haiwan ke, apa-apalah kita terbangkit mengejut. Dalam keadaan kita nak sambung tidur lagi. So bila dah mengejut macam tu kan kita mengigau waktu malam kita bangkit, buat sunnah ni. Hadis yang sahih juga ni. Disebutkan apa? Kita berzikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni doa dia lah. Ini zikir dia lah. Doa zikir dulu. Lepas tu baca apa? Allahumma ghafirli. Ya Allah ampunilah aku. Ataupun apa-apa doa yang dikehendaki. Nabi janjikan doa dia akan mustajab. Jadi bisa tengok benda ni benda simple. Tapi nak kata waktunya dengan dia berkat pada zikir, berkat pada dia amalkan sunnah, Nabi janjikan doa dia akan mustajab. Bukan katanya maknanya doa, maknanya ibu doa nak mengigau semua kan. Bukanlah macam tu. Maknanya kalau berlakulah perkara ini, amalkanlah sunnah ni. Berzikir dulu, kalau boleh zikir yang sama seperti Nabi amal, tak boleh pun zikirlah apa-apa sekalipun. Kan bangun tidur alhamdulillah ke, bangun tidur subhanallah ke, astaghfirullah ke, apa lagi Allahu akbar ke, masya-Allah tabarakallah. Terpulanglah. Tapi kalau bangkit, kalau boleh elakkanlah. Sebut apa? Sebut inna lillah. Kan bangkit tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan orang sebelah pun terkejut, siapa pula mati ni? Aku hidup lagi ni. Kan sebab bagi bangkit sebut inna lillah. Kan biasa orang tahu inna lillah ni orang mati je. Padahal orang sakit pun boleh sebut inna lillah. Sebab tu ada pernah jadi isu kan. Orang sakit, ada orang ni pergi ziarah. Dia pun sebutkan pada kawan yang sakit tu, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan tu baru jawab, weh aku tak mati lagi lah. Kau dah aku nak mati ke apa? Sebenarnya benda ni tak berlaku lah. Mungkin dia tak tahu. Jadi lafaz tadi tu dia bukan hanya kepada orang yang mati. Pada orang yang meninggal dunia kita dengar berita kematian sahaja. Tapi orang yang sakit pun kita boleh sebutkan ucapan itu. Orang menghadapi musibah pun sama. Antaranya sakit lah kan. So, kita sebutkan ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Betul ada doa dia kan, doa menghadapi musibah. Kita pun tak masuk lagi tu, nanti kita akan bincangkan doa menghadapi musibah. So itu adalah tentang musibah, bukan kata baca inna lillah tu memang akan mati juga. Bukan doa minta mati tu. Itu doa kita nak sebutkan kan, kita ni daripada Allah, kepadanya kita akan dikembalikan. Maksudnya satu lafaz yang berbentuk ar-raja, yang kata apa, pengharapan, penyesalan kepada Allah. Kita nak bermuhasabah, kita nak ubah diri. Kita rasa dalam keadaan nak jadi seorang yang lebih baik. So kita ucapkan lafaz itu. Baik. So zikirlah apa-apa zikir, betul baca doa jangan lepaskan. Nabi janji ke waktu mustajab. Kalau lebih kuat mampu, bangkitlah, pergilah ambil wuduk, solat 2 rakaat. So ini adalah keutamaan berzikir ketika bangkit waktu malam. Tapi menariknya ibu sekalian, zikir yang kita sebutkan ni, dia kena berlaku secara spontan. Orang mengigau ni biasa dia akan melatah kan. Orang melatah ni, dia akan sebut perkataan yang dia biasa sebut. Ataupun yang dia biasa melatah. So kalau kita nak tahu kita ni melatah macam mana, melatah apa kan, kena bagi orang ni lah buat kejutan kepada kita lah. Nak tengok kita melatah macam mana. Kalau kita tahu diri kita ni jenis yang suka melatah pada benda yang tak patut, kita kena ubah. Jangan kita biasakan, kita kata saya dah biasa Ustaz, saya tak boleh nak ubah lah, ni jadi ke satu habit dah, satu kelaziman dah kan. Dia tak boleh kata kekurangan pula. Saya memang macam ni Ustaz, ni saya punya kekurangan. Kekurangan dia tak akan jadi maksiat. Yang kita salah gunakan istilah kekurangan, ketidakmampuan. Kekurangan dia tak boleh jadi maksiat. Bila kita katalah kataan yang mencarut, ni ibu tak buatlah insya-Allah. Yang kita duk risau ni anak cucu kita lah, yang kadang-kadang ada yang nak buat benda perkara tak elok ni kan, dia kata-kata yang tak elok. Sebab itu kita katakan dengan lafaz bila-bila sebut perkara-perkara yang tak elok ni, kita kena ubahlah. Kalau kata anak cucu kita ada yang suka buat macam tu, kita kena tegur dia. Semalam saya dah share kan, ada yang berlaku di sebuah surau di tempat yang saya berqiyamul lail. Saya share lagi saya lah. Semalam 2 hari, maknanya malam tadi lah, maknanya apa, hari Jumaat malam tu. Jumaat malam
ada jemputan, maknanya Sabtu pagi tu saya ada qiyam di sebuah surau. Jadi dijemputlah, saya pun biasa berqiyam ni, saya akan bermalam di surau lah. Ada dia bagi bilik semua tu. Sebelum pergi ke bilik, saya duduk kat surau dulu. Dan saya perhati ada satu kumpulan lelaki lah berada di situ, yang mana dia sedang budak-budak sekolah menengah. Mereka berborak-borak. Jadi semula saya gembira lah tengok mereka ni datang nak beriktikaf kan. Dia nak, kita sangka baik lah dia nak berqiyam pada pagi tu. Tapi apa yang berlaku waktu sepanjang dia berborak tu, saya mula tak dengar apa yang mereka borak tu. Tapi lama-lama bila duduk dekat kan, sebelah-sebelah je, ada pintu yang sliding dia yang halang. Kita dengar lah apa yang dia cakap tu dengan suara yang kuat tu, dengan gelak-gelak macam tu kan. Dengarlah perkataan yang diucapkan berulang kali. Setiap dialog dia, setiap yang diucapkan dialog dia tu, disebutkan perkataan bodoh ni macam zikir. Disebut apa-apa pun ada je bodoh. Bodoh, bodoh. Macam tu. Kita memang terkejut lah sebab tak sangka lah kan. Tak sangka duduk kat surau pula tu kan, budak sekolah menengah ni. Maknanya dah kira matang lah juga daripada sekolah rendah kan. Kalau sekolah rendah buat macam tu, kita boleh nak kata tegur dia tak pandai, tahu sangat benda-benda macam ni. Kita tegur lah, maknanya dia kurang matang kan, dia ikut orang. Tapi yang berlaku ni budak-budak sekolah menengah yang ialah form 3, form 4, form 5. Pagi tu masa sahur baru tahu. Apa lagi menyedihkan, dia tak bangun qiyam pun. Tak bangun qiyam pun, dia tidur pun lambat lewat malam. Dan waktu pagi tu kita kejutkan dia. Dia bangkit lah. Saya ni bukan kata nak memburukkan dia apa tak. Nak bagi kita ambil pengajaran. Iktibar lah. Jadi merisaukan benda macam ni. Dah duduk kat surau pula tu kan. Berborak dengan kata-kata yang tak rasa bersalah pula tu. Sebut berulang kali kan. Kalau kita rasa benda ni normal, bahayalah. Bahaya sebab waktu berpuasa lagi bulan Ramadan kan, kita kata benda-benda yang sia-sia macam tu. Sepatutnya kita kena ubah benda tu. Kan kita akan jadikan Ramadan ni satu bulan tarbiyah. Jadi ibu sekalian, yang mana ada anak cucu tu, pantaulah, ambillah tahu. Mereka ni kadang-kadang depan kita, kan, macam saya personally lah sebagai seorang guru kan, apa yang saya alami dengan pelajar-pelajar saya sekolah rendah. Depan kita ni memang mereka akan pandai untuk bercakap dengan baik. Bahkan cover lah perkataan tu dengan yang baik-baik sajalah. Jaranglah mereka ni jujur cara percakapan yang sama dengan kawan-kawan. So ibu-ibu nak kenal anak cucu masing-masing, kena sekali-sekala lah dengar ataupun lihat apa yang mereka buat bila bersama dengan kawan-kawan. Baru tahu dia punya cara berborak tu macam mana. Sebab risau kawan dia membentuk dia ke arah yang tak elok. Kalau kawan dia jenis yang baik, tak apa. So anak kita pun jenis yang okey. So insya-Allah akan terjagalah dia punya percakapan, perbuatan semua akan terjaga. Sebab kawan yang membentuk dia kan. Tapi kalau kata kawan jenis yang agak kurang baik, so anak kita ni pula masih terkotak-kanting, takut dia terikut benda tak elok. Sebab biasalah budak-budak ni kan mudah terpedaya, mudah terpengaruh. Sebab itu kita biar dia terpengaruh dengan benda-benda baik. Itu kita nak tu. Tapi jaranglah berlaku orang terpengaruh dengan benda baik ni. Tengok orang puasa, dia pun nak puasa. Jaranglah berlaku ni. Tengok orang bersedekah, dia pun nak sedekah. Tengok orang solat, dia pun nak solat. Jarang sikit lah kan. Jadi sebab itu, takut mereka terpengaruh pada benda-benda tak elok. So ambillah tahu, tegurlah cepat-cepat, buatlah perubahan supaya mereka ni dapat membesar dalam keadaan yang baik. Sebab risau tengok generasi sekarang yang lebih terdedah dengan handphone kan. Mereka macam seolah-olah awal sangat membesar. Membesar bukan kepada kebaikan, membesar dia kenal dunia ni lebih awal. Bukan pada usia dia. Dia tahu macam-macam perkara pelik-pelik awal-awal usia lagi. Baru keluar berita kan, ada seorang pelajar form 3 dengan adik dia sendiri sampai melahirkan anak. Maknanya dia berhubungan. Ibu boleh tengoklah baru-baru keluar berita. Jadi berlaku di Malaysia juga kan. Jadi kita rasa sedih dan takut. Budak form 3. Budak form 3 sampai melahirkan anak dengan adik sendiri. So maknanya mereka cepat kenal dunia. Kan banyak terdedah dengan handphone lah antaranya. So sebab itu ibu sekali kita ambillah tahu. Baik, jadi inilah pada sunnah ke-56. So kita biasakanlah berzikir. Biar lidah kita ni basah dengan zikir. InsyaAllah. Bunda Mahani, ya Ustaz, budak-budak sekarang perkataan bodoh memang jadi zikir mereka. Susah nak diubah walaupun ada ingatkan selalu. Itulah kita
macam mana nak lawankan dengan benda maksiat ni adalah dengan ibadah lah. So mungkin kena pesan anak cucu tu kan banyakkan berzikir. Kita ajak dia sekali, buatlah apa-apa bagi dia semangat. Jangan sampai dia terikut benda ni dan jadi kebiasaan. Sebab takut dosa bila dah normal, dia dah tak rasa bersalah. Itu bahaya tu. Dia tak ada rasa bersalah kan. Dulu kalau kata kita dulu masa kecil-kecil pun, ada buat benda-benda tak elok pun, kita rasa macam bersalah tu. Kita ada rasa nak sorok daripada orang, rasa malu. Kita rasa macam bersalah sungguh kan, kita nak bertaubat macam tu kan. Tapi kalau dah buat benda yang salah, bila dah ditegur pun tak rasa bersalah. So itu adalah satu yang kritikal sebenarnya. Takut jadi dosa yang dinormalisasi. Itu bahaya tu sebenarnya. Takut lagi lebih besar dosa yang dia buat tak rasa bersalah. Sebab berbangga lagi. Itu tak nak tu. Itu bahaya tu. Dia dah rasa berbangga tu masalah besar. Faktor utama yang mempengaruhi mereka adalah rakan-rakan sebaya dan segelintir latar belakang keluarga. Dan memang tak dapat kita nafilah, memang itu antara faktor dia. Rakan-rakan memang membentuk diri kita. Sebab itulah disebut dalam hadis kan, ar-rajulu 'ala dini khalili. Seseorang ni nak tahu agama dia macam mana, tengok pada kawan-kawan dia. Memang itu akan membentuk akhlak kita, diri kita. Sebab itu kita berdamping orang-orang baik walaupun kita ni biasa-biasa. Sebab nak dapatkan ke aura yang baik tu. Kita kadang-kadang nampak benda tak elok pun, bila ada kawan yang baik, kita akan rasa malu, segan, tak nak buat. Kita akan ditegur oleh mereka. Itu kita nak tu. Kan? Berbanding dengan kawan-kawan yang kurang baik, bukan kata suruh memutuskan silaturahim, tak. Kita just jaga dia punya batasan. Kan? Takut dia ajak kita pada benda yang tak elok. So kita kalau jenis yang masih dalam terumbak ambing, takut terikut, cepat terikut. Itu yang berlaku pada anak cucu zaman kita sekarang ni. Bila ada kawan dia yang kurang baik, mengajak dia pada benda yang tak elok, anak cucu kita ni yang masih dalam keadaan tak berapa nak kuat iman kan. So dia terikut. Bila dah terikut, dia rasa syok, dia dah mula untuk ketagih, biasa cakap benda tak elok, buat benda tak elok. So lama-kelamaan jadi satu kebiasaan. Sebab itu dia dah tak rasa bersalah. Antara punca sebab kawan dia sendiri. Kan? Satu lagi latar belakang keluarga pun ada jugalah. Ini tak dapat nafikan juga bila ada mak ayah yang dia tak kisah. Bila kita sebagai guru pun dah tegur, dah bagi tahu pada mak ayah tak kisah. Anak dia berdua-duaan lelaki perempuan. Kita dah bagi siap bukti bagai semualah. Pun tak kisah, tak ada nak buat apalah. Kan? Dia terpulang pada keluarga dia. Terpulang pada dia masing-masing. Dia tanggungjawab dia lah. Dia pandai-pandai dia jawab dengan Allah. Kan? Tapi kita dah cuba yang terbaik untuk memberikan nasihat, memberikan satu cadangan. So tak ada nak nafikan lah. Memang ini antara faktor menjadikan anak itu dia tak ada betapa hal tuju dia. Ini bahaya sebenarnya sekalian, takut kita terlambat nanti menyesal kemudian. Baik, kita masuk pada sunnah berkenaan dengan bangkit daripada tidur. Baik, so kita tengok terus sunnah ke-57. Disebut dalam hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mana beliau berkata, beliau pernah bermalam di rumah Maimunah, yakni isteri Nabi SAW, yang juga makciknya, ibu saudaranya. Ketika mana dia berkata, kemudian aku berbaring di atas tepi bantal, sedangkan Rasulullah SAW dan isterinya berbaring di tengah-tengah bantal. Rasulullah SAW pun tidur sampai pada pertengahan malam baginda bangkit, bangun lalu duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 183. Jadi ibu sekalian, ini adalah sunnah tentang mengusap muka dengan tapak tangan. Nak guna tangan mana? Dia kanan sahaja. Kerana kepala kita atau muka kita ni, dia sesuai dengan sebelah tangan pun cukup dah. Dia tak perlu dua tangan. Nak buat boleh. Kan? Tapi lebih sesuai lah, dia hanya sebelah tangan sahaja. Kan? Sebab dua tangan ni biasa orang basuh muka kan, basuh muka, itu lain. Ini hanya mengusap muka sahaja. So kita bagi bangkit, kita usap muka. Nak baca apa? Dia tak ada bacaan khusus. Tapi boleh baca doa bangkit tidur. Okay, kita baca Alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Boleh? Tak ada masalah. Boleh digabungkan. Apa tujuan dia? Membersihkan wajah. Makna dia apa? Dia nak hilangkan rasa mengantuk. Itu tujuan dia. Biasa orang bangkit tidur, dia rasa macam, orang kata macam apa? Macam mamai, orang panggil mamai kan. Maknanya dia masih macam dalam keadaan mengantuk. Kita pun sama juga. Bila bangkit daripada tidur, terutamanya nak berkiam ke kan, kita bangkit awal ke kan, daripada biasa.
sewaktu ni kita akan rasa macam ngantuk lagi. Kita macam nak sambung tidur sebab ada lagi kesan tidur tu. Sebab kita mengusap, dia akan menghilangkan rasa mengantuk tu. So ni yang kita nak dapat ni. Menghilangkan rasa mengantuk. So itu kita amalkan sunnah ni. Kemudian yang ke-58, sunnah ke-58, membaca ayat 10 ayat terakhir Ali Imran dan melihat ke langit. Ini pun sunnah juga. Dalam hadis yang disebutkan daripada dalam hadis Al-Bukhari nombor 183 yang dikatakan bahawa baginda Nabi SAW akan membaca 10 ayat Ali Imran yang terakhir. Ayat dia apa? 191 hingga 200. Ibu sekalian boleh lihat kalau ada Quran yang biasa tu, tak silap saya lah, muka surat 75 dan 76. Dia Ali Imran ayat 191 sampai ayat 200. Yang bermula dengan ayat dia, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dia ada 10 ayat. Dia satu muka surat setengah. Jadi ibu-ibu sekalian, ni pun kita kalau boleh amalkan pada bangkit daripada tidur. Nanti saya akan ulang balik dalam bentuk turutan apa yang kita nak kena buat. Cuma nak sebut ini pun sunnah juga. 10 ayat Ali Imran yang terakhir yang kita boleh amalkan. Jadi nak baca macam mana? Dia kalau ikut pada hadis, Nabi hanya melafazkan. Maknanya baca tanpa lihat lah. Kan memang zaman tu pun memang tak ada mushaf secara jelas macam kita kan, tak ada dikumpulkan lagi, tak sampai kepada zaman sahabat lagi. Sebab tu ibu-ibu sekalian, kita ingat pada isu ni ataupun pada sunnah ni, kita membaca sahaja, tak semestinya kena hafal. Maknanya ibu-ibu sekalian nak tengok Quran pun boleh, nak tengok handphone pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kita baca. Dia ada 10 ayat. Tak mampu 10, bacalah beberapa ayat. Dia bermula daripada ayat 191. Dia 10 ayat ni 10 daripada terakhir. Maknanya 200 tu kira satu lah. So kalau kita kira maknanya 200, 199, 198. Maka kita akan dapat 191. Ayat permulaan ni inna fi khalqis samawati wal ard. Itu permulaan ayat. Itu yang tepat kerana nak mendapatkan 10 yang terakhir. Daripada akhir. So itu maksud. Right? Jadi amalkan ayat ni. Baca tengok pun tak apa, handphone ke apa terpulang, tak mampu baca 10, bacalah beberapa ayat. Kita kalau boleh ibu sekalian baca 1-2 ayat pun okeylah. 191, 192 ataupun ayat terakhir pun okey. Ya ayyuhallazina amanu manusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun kan. Itu pun tak apa. Okey, tak ada masalah. Yang penting kita amalkan dan melihat ke langit. Itu pun kita amalkan. Baik. Kita lihat pada hadis yang lain yang disebutkan berkenaan dengan menatap langit. Tadi ada tanya soalan Inna fi khalqis sama 190 kan? 190 91 bukan Ke saya silap ni? Kejap. Kita check tengok Kan ada siapa yang boleh check ke? Okay, sekejap Oh, okey. Betul. Saya silap ni. Betul lah tu. 190 ni. Inna fi khalqis sama maknanya ayat 190 lah. 190 sampai 200. Tapi ikutkan pada yang tepat sepatutnya 191. Kerana memang 10 ayat terakhir daripada ayat 200. Tapi saya pun sebut tadi inna fi khalqis sama kan. Baik. So maknanya kita daripada ayat itulah. Daripada ayat itu pun kita boleh amalkan. Daripada ayat yang berikut pun tak apa. Maknanya allazi yazkuruna Allah pun tak ada masalah. Itu pun secara khusus 10 ayat. Tapi yang saya sebut tadi inna fi khalqis sama. Kerana apa? Itu yang saya biasa amalkan. Itu saya biasa amalkan begitulah. Yang penting sekali kita ingatlah 10 ayat terakhir ni maknanya
kita amalkan ikutlah kemampuan. Maknanya terpulanglah ibu-ibu nak baca macam mana sekalipun, yang penting kita bacakan, kita biasakan amalkan. Jadi nak tengok pun tak apa, nak tak tengok pun baca pun tak ada masalah, baca ayat terakhir sahaja ke, baca awal sahaja ke, tak ada masalah. Yang penting kita amalkan. Kemudian satu lagi adalah menatap ke langit, maknanya melihat ke langit. Ini pun kita amalkan waktu membaca ayat Ali Imran. Melihat ke langit pun sama. Jadi baik, saya terus ringkaskan je lah, masa pun tak habis dah. Kita tengok kepada ringkasan sunnah bangkit daripada tidur. So lihat kepada sunnah dia adalah pertama sekali kita mengusap wajah dengan tangan, bangkit-bangkit daripada tidur, mengusap muka dengan tangan kanan sahaja, ataupun dua tangan pun boleh kalau kata kepala besar sangat. Lepas tu sambil kita usap, kita bacakan doa bangun tidur. Nak terpulang ibu-ibu sekalian, nak usap dulu baca doa pun boleh. Sambil baca doa pun tak ada masalah. Itu yang kita patut amal. Kemudian menatap langit ni kalau boleh, maknanya seboleh-boleh kita keluar. Pergi maknanya contoh ada balkoni, pergi belakang lah, tengoklah langit. Tengok atas, nampak langit. Kita ada tengok kembali tingkap, nampak langit. Kalau boleh nampak langit. Sebab tu kalau tak mampu, kita melihat ke atas. Sekadar buat syarat. Tak mampu ni, contoh rumah besar sangat, nak pergi luar ni rasa payah. Rasa nak tengok atas tu payah kan. So, buat syarat. Tengok atas pun tak apa. Walaupun nampak kipas siling pun tak apalah. Sekadar buat syarat. Lepas tu kita bacalah ayat 10 terakhir Ali Imran. Jadi ibu sekalian, amalkanlah ayat ni. Terpulang, kita nak amalkan sama ada sikit ke banyak ke tak ada masalah. Yang penting kita baca. Sambil melihat langit, sambil baca pun tak ada masalah. Kemudian yang lagi penting adalah kita berkiam lah ikut cara Nabi SAW. Kiam ni ibu sekalian, seperti mana kita dah pernah bentangkan dalam sunnah tentang Ramadan. Kiam ni dia bukan hanya 10 terakhir Lailatul Qadar sahaja. Kan, itu lebihkan semangat, lebihkan lagi kesungguhan. Tapi kiam ni berlaku setiap malam. Bahkan kepada Nabi SAW adalah satu kewajipan. Wajib kena buat. Kita ni dikira sunat. Tetap sebab Nabi takut dia khawatiri akan difardukan solat malam ni. Nabi tahu kita tak mampu. Tak mampu nak buat lama, tak mampu nak buat banyak. Takut jadi satu macam beban, takut jadi satu perkara yang kita rasa tak nak buat, rasa malas kan. Sebab itu dia tetap sunat. Ikut pada mazhab kita adalah sunat. Cuma kita ambil semangat lah. Kita fahamkan matlamat dia dan kita cuba amalkan. Kan sebab solat malam ni tak semestinya banyak. Walaupun ikut cara yang diberikan tu lah kan. Kita buat tarawih pun macam tu juga kan. Lebih kurang. Ada yang buat 8, ada yang buat 20 kan. Tak ada masalah. Tapi waktu-waktu yang bukan Ramadan, sebaik-baik kita teruskan qiyamnya. Tak kira lah sama ada nak witir sahaja ke, tidur bangkit pada pagi buat tahajud sahaja ke, terpulanglah. Yang penting kita buat. Sebab ini antara sunnah yang kita patut amalkan. Baik, itulah untuk sekalian untuk pagi ni. Tadi ada soalan kalau ada, dan kita habiskan. InsyaAllah. Bunda Armia. Mungkin perkataan bodoh mereka dapat daripada guru ataupun ibu bapa yang tak peka dengan perkataan-perkataan negatif. Sengaja maupun tak sengaja. Wallahualam. Ini pun kita boleh katakan antara faktor lah. Tak dapat kita nafikan faktor sekeliling. Sekeliling baik apa yang dia tengok melalui handphone ke, cerita drama ke, termasuk guru-guru ibu bapa pun kita tak nafikan, memang berlaku benda-benda macam ni dan yang mana mempengaruhi mereka lah. Jadi nak kata apa, semua pihak memainkan peranan. Tapi apa jua yang berlaku pada anak tu, yang paling penting adalah ibu bapa. Kan anak-anak tu dapat kawan yang jahat ke, anak-anak tu terikut sekeliling yang tak betul ke, anak-anak tu terikut dengan guru-guru yang cakap benda tak elok ke, apa je yang berlaku pada anak-anak, maknanya negatif pun, ibu bapa kena pantau. Ibu bapa yang ambil peranan, maknanya peduli tu. Sebab nak terus kongkong anak kat rumah tak boleh. Kita tak mampu nak buat begitu kan. Kita perlu juga bagi kebebasan, perlu juga kita biarkan mereka kan. Cuma nak kena ada pemantauan, kena ada teguran. Buat salah ke apa, tegur kan, kita buat tindakan kan, kita nasihatkan baik-baik. Tapi kalau punca sekarang ni, kalau mak ayah sendiri pun tak tegur, bahkan mak ayah sendiri menambahkan masalah.
Itu yang kadang-kadang berlaku juga. Terutamanya lelaki lah kan. Bukan dalam grup ni lah kan. Maknanya secara umum. Berlaku sebab kadang-kadang ayah tu dia marah dengan anak tu. Kan? Tapi dia gunakan perkataan yang tak elok. Dia mengherdik, dia menengking. So benda tu lah anak pun akan ikut. Kalau anak tu anak sulung kan. Ada adik-adik. So dia tengok ayah dia menengking dia selalu. Dia tengking lah adik-adik dia. Bila ibu bapa sendiri tak memahami ataupun tidak menguasai ilmu keibubapaan. Jadi macam tu memang akan berlaku. So kesan pada anak tu dan kesian pada anak tu. Kan? Sebab itu ibu sekalian, kita yang ada ilmu sedikit ni, kita yang tahu sedikit tentang isu-isu macam ni, kita peka lah. Kita ambil berat, kita cakna. Kan? Kita sebagai ibu bapa, sebagai mungkin datuk nenek sekalipun, ambil berat. Jangan sampai kita nampak kesan buruk pada anak, cucu, kita biar. Kita kata, biarlah, dia besar tu dia okey lah. Tak ada. Dia tak akan okey selagi kita tak ambil tindakan. Kita tak buat perubahan. Sebab dia akan biasa. Apa yang dia buat daripada kecil sampai besar dia akan buat. So kita nak kena beka lah benda-benda macam ni supaya tak menyesal kemudian. Sebab orang beramai bila dah kena baru menyesal. Kan? Bila kita pun macam tu kadang-kadang kan. Kita dah kena baru menyesal. Dah dapat kesan buruk, dah dapat nama buruk. Oh menyesal. Masa kita buat tak rasa apa-apa. Masa dah buat, dah habis tu baru menyesal. Itulah antara ciri-ciri maksiat. Dah buat tu, masa buat tu tak rasa apa, rasa macam syok, rasa buat je kan. Dah habis buat tu rasa menyesal, apalah aku buat kan. Tapi kalau lebih sedih kalau lepas buat pun tak menyesal. Itu lagi masalah. Dah dosa tu dah jadi satu makanan bagi dia. Tapi tak rasa menyesal, itu masalah besar lah sebenarnya. Baik. Mudah-mudahan ni mesti baca sebelum solat subuh ke. Sebaik-baiknya begitu bahkan lebih baik kita baca bangkit daripada tidur, ikut pada susunan sunnah ni. Sebaik-baiknya begitu. Maknanya dah usap wajah, kemudian baca doa bangun tidur. Terus kita buat melihat langit, baca ayat 10 terakhir tu. Itu lebih baik, itu lebih tepat ikut pada sunnah. Kalau kita buat lambat sikit pun okey. Tapi yang tepat adalah kita awalkan. Bila dah bangkit terus kita buat. Ikut pada susunan ni kita amalkan. Boleh ibu sekalian Baik, insya-Allah itulah untuk pagi ni. Masa pun dah lebih, mungkin ada ibu sekalian pun ada urusan lain ke tadarus ke apa kan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita bincangkan sunnah-sunnah yang berikutnya insyaAllah. Kita akan masuk nanti sunnah tentang makan pula. Tapi dah belajar sunnah jangan terus makan pula. Nanti waktu dah buka puasa dia boleh makan lah. Nanti kita akan belajar nanti pada kuliah akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udinuka ma 'allamtana farduduhu ilayna inna hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.